الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Yang saya kasihi sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas peluang yang diberikan untuk kita menyambung pengajian kita berkaitan dengan kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Sidang muslimin muslimat rahimakumullah, bila mana kita menyelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan meletakkan satu perasaan ataupun satu tanggapan yang mana Rasulullah itu merupakan insan atau manusia yang paling sempurna. Dan perkara ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Muhammad merupakan contoh yang paling unggul sebagaimana disebut dalam Al-Quran dengan istilah qudwatun hasanah. Jadi dalam apa jua kedudukan dan juga keadaan yang kita lalui, lebih-lebih lagi dalam situasi fitnah akhir zaman, jika kita melihat dengan teliti, kita dapati makin lama manusia mula meminggirkan baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari karakter tubuh badan Nabi itu sendiri ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ada kalangan yang terlalu fanatik, ada kalangan yang terlalu ta'assub, meletakkan insan lain lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tengok akhir-akhir ini macam-macam dakwaan seolah-olah Nabi Muhammad kita tidak mempunyai sebarang erti. Yang lebih utama tuan guru dia, tok guru dia, kita kata tok syekh dia. Di sini ahli jemaah, kita tidak meletakkan satu sentimen untuk kita menyalahkan mana-mana orang. Tetapi kita kena ingat yang kita ada satu panduan khusus, guide yang telah Allah berikan, yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita tengok kepada kisah bagaimana respon yang diberikan oleh Abu Bakar terhadap kafir Quraisy yang terdiri daripada Abu Jahal dan Abu Sufyan, ketika mana mereka datang berjumpa dengan Abu Bakar yang berada dalam kebun kurma. Abu Bakar dia memiliki kebun kurma dan dia merupakan seorang usahawan yang berjaya. Pada peringkat awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar menjadi orang yang paling tegar memberi sokongan kepada Nabi. Lantas bila mana berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, Abu Jahal dan Abu Sufyan dia dengar cerita bahawasanya Nabi tengah bercerita tentang peristiwa yang tak logik, yang tak masuk akal. Bagaimana boleh proses perjalanan yang begitu jauh yang biasa dilalui oleh orang-orang kafir Quraisy, yang biasa dilalui oleh orang-orang Arab berbulan-bulan, tapi Rasulullah boleh berlaku perjalanan daripada Makkah ke Palestin dalam masa satu malam.
dan boleh patah balik semula. Kemudian Abu Jahal dan Abu Sufyan dapat satu idea. Selepas mana dia sudah meracuni pemikiran semua penduduk Mekah, dan dia kata, wahai Quraisy, kita akan berjaya menamatkan dakwah Rasulullah bila mana kita berjaya mempengaruhi seorang sahabat dia ni, iaitu Abu Bakar. Bila mana Abu Jahal dan Abu Sufyan pergi berjumpa dengan Abu Bakar, dan dia cerita kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu tahu tak sahabat kamu Muhammad cerita begini tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang kononnya pada pemikiran Abu Jahal dan Abu Sufyan ni satu benda cerita yang paling tak masuk akal, cerita dongeng. Dan dia rasa bila mana Abu Bakar dengar, memang Abu Bakar terpengaruh dengan mereka. Tetapi takdir Allah, orang yang mempunyai keimanan yang kuat, bagaimanakah Abu Bakar memberi respon bila mana dua orang ni bercerita kepada mereka tentang peristiwa Isra' Mi'raj? Antara riwayat yang pertama dijawab oleh Abu Bakar. Abu Bakar kata, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita kepada aku yang malaikat turun daripada langit ke bumi untuk menyampaikan wahyu kepada dia, jadi apa bezanya kalau dia cerita dia duduk di bumi, boleh naik ke langit, boleh pergi ke Palestin? Abu Jahal terkejut. Orang kata kerah pedai ni orang tua ni kerah pedai molek. Dalam satu riwayat lain pula diceritakan bahawasanya Abu Bakar merespon. Abu Bakar kata, Abu Jahal, Abu Sufyan, puak-puak Quraisy sekalian, kalaulah duk depan aku ni satu dinding tembok yang tinggi berwarna putih, tapi bila mana aku tengok warna putih tu, Muhammad kata, Abu Bakar, bukan warna putih, tu warna hitam, maka aku akan membohongi mata aku dan aku akan kata, ya, itu warna hitam. Masya Allah, betapa kuatnya akidah, kepercayaan, tahap yakin dan berserah diri kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita yang berada di zaman sekarang, tahun 2022 ni, bila mana orang berhujah seolah meminggirkan, seolah mengenepikan, seolah menghina dan merendahkan Nabi, kita boleh duduk diam saja. Kita boleh kata dia mungkin orang yang alim, mungkin dia ada maksud lain. Tak, sorry to say my friend, tak boleh kata macam tu. Sebab kita ada sumber panduan kita yang ana sebut tadi, iaitu Quran dan Sunnah. Ini satu perkara yang kita amat sedih. Dia kata kalau Nabi pergi ke kanan, tok guru dia pergi ke kiri. Dia kata kena ikut tok guru dia pergi kiri. Kita nak kecek cara bodoh orang kampung lah dia. Kita tak tahu siapa dia sebut. Hamba pun tak ingat nama berapa sebut lagu tu. Cuma nak ayat. Kalau nak badi bodoh lah. Sayyidina Umar Al-Khattab terkenal dengan orang yang mana kerah, syadid. Kalau masa dia kafir tu kerah pedas, masa dia masuk Islam pun dia kerah cara Islam, membela sunnah. Dan diceritakan perwatakan karakter Umar Al-Khattab ni, kalau dia naik kuda tu ahli jemaah, kaki dia tu rapat tanah. Kita naik kuda boleh rapat kaki tanah ke? Naik kuda padi rapat ke? Kuda padi sebut tu tak rapat juga. Umar ni nak ayat ketegasan dan sifat yang ada pada diri dia. Bila dia pijak, dia naik kuda, kaki dia boleh pijak atas tanah. Dan bila dia pergi berburu, buruan dia adalah singa. Bawa singa sebelah tangan, sebelah lagi pergi pedai naik kuda. Dan orang ni digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis bahawasanya bila Umar jalan alik kanan, bila Umar lalu satu-satu lorong, maka setan tak akan lalu lorong Umar, dia akan lalu lorong lain. Maknanya Umar ni orang soleh, sahabat Nabi. Lalu kau tu setan tak akan lalu. Jadi kalau sifat hak kita kata Nabi pergi ke kanan, dia pergi ke kiri, ni sifat setan lah. Setuju ke tak? Wallahu a'lam. Mau ayat dengan jelas. Kalau tak setuju lagi tak tahu. Kita kena berpegang secara jelas. Kerana apa? Kita tak nak Rasulullah SAW diperendahkan, diperlekehkan. Ahli jemaah kita bawa satu cara mikir, cara kita nak ubah minda kita.
Kalaulah hamba duduk depan ni tanya kepada ahli jemaah, mana nak kita ni mimpi jumpa dengan Nabi, sebagaimana kita nak ngaji kitab Syama'ilul Muhammadiyah ni, dalam bab akhir mimpi jumpa Nabi. Maknanya Imam At-Tirmizi ni dia cerita mimpi jumpa Nabi adalah kisah ataupun pada bab yang paling terakhir. Maknanya bab yang paling maksimal, jumpa Nabi dalam mimpi. Mana kita nak dengan kita ngaji kitab ni, nak jumpa Nabi dalam mimpi ke, kau kita nak jumpa tok guru kita dalam mimpi? Acu jawab, taubat. Kita nak jumpa dengan Nabi dalam mimpi. Sebab semua alim ulama nak jumpa dengan Nabi dalam mimpi. Tok guru kita tu kita belum tentu lagi sah kodok setara mana, tapi ilmu hak betul dia, ya, hak tu kita boleh ikut. Sebab hak tidak maksum selain pada Nabi, kita tak boleh cak ibu jari, kita tak boleh gezek dia boleh bawa kita ke syurga. Melainkan dia tu betul-betul alim, soleh. Itu cerita lain. Itu satu keistimewaan, satu pattern yang ada pada orang tu, dia boleh bawa kita insya-Allah. Tapi kalau nak cerita hak bagi tu boleh bawa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak pelekeh setara mana lagi? Mimpi nak mimpi jumpa Nabi. Amal nak amal ikut cara Nabi. Bila Nabi dipersenda, kita tak ada berasa gapo. Dan kita pula royak. Orang tu mungkin dia alim, mungkin dia maksud dia nak royak tu lagu lain, tapi dia royak lagu tu. Tak, bukan mu alim, tidak alim mana. Pakai serbai tebal ni tak nanti alim, dok mai tutup telinga dua-dua belah, tak apa dengar orang kecek. Nah, benda ni kita mesti berfakta dan kita mesti yakin. Nah, Muhammad boleh bawa kita masuk syurga. Dan pada akhirat nanti, antara perjalanan kita selepas mahsyar ke apa-apa sebagainya, kita pergi cari Muhammad untuk dapatkan syafaat. Kau kita cari tok guru kita. Kau kata tok syekh tadi nak dapatkan syafaat, kita cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan dalam hadis sahih, kalau nak syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca doa selepas daripada azan. Allahumma rabb hazihi da'wati tamah was salatil qa'imah sampai habis. Nabi kata mu akan boleh syafaat. Kau ada sebarang baca doa hak boleh tolong kita tok syekh kita hari kiamat nanti. Tak. Tok syekh kita tu silap-silap. Duk berunggang sekali dengan kita, pecah. Nah, telanjang bogel esok sekali dengan kita, tahu. Nauzubillah. Ahli jemaah, itulah fitnah akhir zaman. Hak kita kena jelas. Dan juga kita kena ada kekuatan untuk menghadapi dia. Sebab benda ni fitnah besar. Dan juga dia boleh merencakkan pemikiran kita nak jadi orang cerdik dalam urusan agama. Lah kali kita duk seruh dengan dia belaka. Seruh dengan tok guru, seruh dengan ustaz. Ni tak kena semua. Baiklah ahli jemaah sekalian, kita ke pengajian kita malam ni. Pada muka surat 23. 23. Guru-guru At-Tirmizi. Tok guru dia. Imam At-Tirmizi memiliki ramai guru, iaitu sekitar 217 orang. 217 orang guru. Kalau nak kira logik, kalau dia tulis kitab ni, ataupun lain-lain penulisan dia, mesti dia akak tok guru dia. Tapi tak bunyi mana tok guru dia dalam penulisan dia. Kenapa? Tidak ada rasa ta'assub langsung. Guru adalah platform, adalah orang tengah untuk menyampaikan ilmu. Dan guru, tok guru, tok syekh ni, dia warasatul anbiya. Dia merupakan pewaris Nabi dari segi karakter dia dan juga amanah dia dengan ilmu. Tapi kalau dia tidak amanah dengan ilmu, dia bukan ulama. Nak amanah dengan ilmu, kecik agama biar ada landasan. Kalau tak ada landasan, itu tidak berilmu, tidak jujur. Di antara guru-guru beliau dalam periwayatan menurut jumlah hadis yang beliau dengar adalah Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Bashar. Tu jumlah hadis dia tepi tu dah. Mahmud bin Ghailan, Hannad bin As-Sari, Ahmad bin Mani'. Kemudian muka surat sebelah 24, di antara guru-guru beliau dalam ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil ni dia adalah sebahagian, serpihan daripada ilmu hadis.
jarah wa ta'dil ataupun jarhu wa ta'dil. Jarah ni satu ilmu yang special, satu ilmu yang menarik dalam ilmu ulumul hadis ataupun metodologi hadis. Yang mana al-jarah atau jarah tu maksud dia kita nak bakit buruk, kita nak kata tomahan, kita nak kata benda tak comel pada individu satu-satu disebut jarah. Wa ta'dil, ta'dil ni pula adalah satu ucapan daripada tuan punya badan tadi, karakter tadi, orang tadi, perawi hadis maksudnya, yang mana kita boleh terima, kita sebut ta'dil. Jadi ilmu ni maknanya ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu kita nak kata hak buruk dia dengan hak kita boleh terima daripada dia. Ini satu ilmu special. Dan dalam bab jarah wa ta'dil ni, dia jujur dan tulus, dia tak sembunyi. Kalau orang ni, perawi ni jenis pelupa, dia akan royak nama sekian-sekian pelupa. Kalau perawi ni jenis pendusta, dia akan royak perawi ni pendusta. Tapi kalau perawi ni orang yang jujur, dia akan kata perawi ni thiqah, ingat kuat, hafazan kuat dan sebagainya. Ni dinamakan jarah wa ta'dil. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab hadis, kadang-kadang nampak dia sebut nama seseorang perawi itu, tapi dia cerita keburukan dia. Dia ni jenis lupa, tak kuat ingatan, dia ni jenis pendusta. Itu kita sebut ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu tu penting, jarah wa ta'dil, untuk kita klasifikasi, kita nak bagi status hadis tu berdasarkan periwayatan ataupun perawi itu sendiri. Sebab kadang-kadang perawi hadis, orang yang bawa hadis nak nyampai ke orang-orang lain ni, dia ada masalah peribadi dia, sentimen dia ada, sentimen dia dengan apa, dengan sesuatu perkara, ataupun dia jenis ada penyakit lupa, dia jenis tak kuat ingatan, maka perlu dijelaskan dalam sesuatu hadis tu. Ini dinamakan al-jarhu wa ta'dil. Dia ada satu kitab khusus jarhu wa ta'dil. Dia senara semua nama-nama perawi. Siapa dia tok guru dia yang ngaji ilmu jarah wa ta'dil? Muhammad bin Ismail, Abdullah bin Abdul Rahman dan Abu Zur'ah. Dalam ilmu hadis, di antara guru yang banyak memberi kesan kepada beliau Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Ni tok guru dia. Sebab dia ada dengan zaman pupuk ni. Nah, alhamdulillah. Murid-murid Imam At-Tirmizi. Di dalam kitab Tahzibul Kamal, Al-Mizzi menyebutkan terdapat sekitar 26 perawi yang meriwayatkan hadis daripada Imam At-Tirmizi. Al-Mizzi itu nama ulama. Al-Mizzi. Alhamdulillah. Di antaranya adalah Hammad bin Syakir, Muhammad bin Ahmad bin Mahbub, Abu Abbas Al-Marwazi, Abil Abbas Al-Marwazi, Muhammad bin Al-Munzir bin Sa'id bin Raja', Mahmud bin Ambar bin Nu'aim bin Habib Al-Azdi, Makhul bin Fudail. Hasil karangan Imam At-Tirmizi, muka surat 25. Di antara kitab karangan Imam At-Tirmizi, Al-Jami' As-Sahih, juga dikenali dengan nama Sunan At-Tirmizi. Kemudian Al-Illa dan Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Dia Imam Tirmizi ni dia banyak tulis kitab sebenarnya ahli jemaah. Cuma kitab yang kekal ataupun diguna pakai dan masyhur hanya 3 ni saja. Kalau lain-lain tu lupus ataupun kita kata ditelan zaman. Kerana mungkin dari segi cetakan tak ada zaman tu apa semua, jadi tidak bersambung, tidak digunakan. Ketiga-tiga kitab inilah yang masih ada sehingga sekarang dan terkenal sampai kepada kita. Sedangkan kitab lainnya ada yang sudah hilang dan hanya disebut di kitab-kitab rujukan klasik. Contoh tu ada 3 butir kitab tu, iaitu Tasmiyatul As-Sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tarikh dan Al-Asma wa Al-Kuna. Kemudian pujian para ulama terhadap Imam At-Tirmizi. Pujian ni balik kepada kaedah tadi lah, kita kata ta'dil tadi. Nak terima, nak puji dia,
Dia kena ada gitu ilmu dalam hadis ni. Untuk memastikan sesuatu hadis tu pure, original betul-betul, maka kena dikenali watak-watak ataupun person-person yang bawa matan hadis tersebut, yang kita sebut perawi. Sebab ada hadis yang dikategorikan dhaif, ada hadis yang dikategorikan maudhu'. Maudhu' ni maknanya hadis palsu. Kenapa ulama mengkategorikan dia sebagai hadis juga? Kan mungkin kita kata apa nak kategori hadis, dah dia palsu. Kerana apa? Kerana pattern yang dibawa tu dengan ada perawi, dengan adanya sanad, dengan adanya matan, seolah-olah macam satu hadis. Jadi ulama pun dia letak juga hadis palsu ni sebagai antara ilmu, antara hadis yang perlu kita pelajari. Tapi kita tak boleh gunalah sebab dia maudhu', hadis palsu. Begitu juga hadis dhaif. Ada certain case yang kita boleh berinteraksi, kita boleh guna pakai hadis dhaif. Ada tempat yang kita tak boleh guna. Contoh kita tak boleh guna bila ada hadis sahih. Satu-satu perkara tu, maka kita kena ambil hadis yang sahih. Yang dhaif kita tak boleh pakai. Dia dalam bab hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu', dia seumpama menjadi satu polemik dalam masyarakat. Satu benda yang amat sensitif dalam masyarakat. Lebih lagi kalau kita kata yang dia amal tu adalah daripada hadis dhaif, ataupun yang amal tu daripada hadis maudhu', dia jadi satu isu besar. Kadang-kadang boleh menimbulkan kemarahan. Jadi benda ni kita bagi orang yang tahu, sama ada orang tu alim betul tahu ke, ataupun kita yang tahu sikit-sikit, macam Ana sendiri tahu sikit-sikit, cara kita nak berinteraksi dengan masyarakat tu yang penting, ada jemaah. Kita tak boleh nak 100% tolak sama sedah. Kita takut dia kau jauh dengan masjid. Kita kena main dengan dia, slow sikit-sikit. Sebab hak perkara paling besar sekali hak kita tak see, hak kita nak jauh betul-betul ialah kita takut dia tu pergi buat hak benda khurafat, benda syirik lagi berat lagi. Jadi kalau hak kecil-kecil tu kita kena pandai, kena bijaksana nak tarik dia. Manalah tahu kalau katakan satu masa nanti timbul satu faham pergi sembah kubur katakan. Pergi puja kubur, pergi baca Quran atas kubur sampai bermalam-malam. Saya tidak nafilah, ada pendapat Imam Syafi'i kata boleh baca Quran atas kubur, memang boleh, tak ada masalah. Cuma kita takut ada satu matlamat ataupun satu niat khusus perbuatan itu terlalu bahaya. Dan kalau kita tengok ramai-ramai puak-puak, hak kita tengok macam pelik lah ni, hak pergi sembah kubur, baca goh tu, baca goh ni, sampai tidur dengan kubur. Kubur tu pula dia hias dan sebagainya, dengan perhiasan dan dibuat rumah dan sebagainya. Satu fakta yang kita kena jelas ahli jemaah, kubur-kubur Nabi ni, Nabi gapo sekalipun, satu pun tak ada sahih. Nak kata Adam di mana, di India kau, nak kata Nabi Yunus di mana, di Yaman kau, tidak sahih. Hak sahih saya kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kubur hak lain, tengok setengah orang kubur India kata ni kubur ni Nabi gotu dia. Di negara lain, di Turki pula, ni kubur Nabi Nuh dia kata. Kadang-kadang so Nabi tu 3-4 kubur pun dia claim sebagai kubur. Ni kita takut. Ada satu berlaku di Terengganu, tidak di Kelantan. Tok guru tu semasa dia hidup, dia mengajar dan mempunyai anak murid yang ramai. Dan dia mengajar, insya-Allah dengan ilmu dia banyak manfaat boleh. Bila mana dia mati, anak murid peringkat pertama ni girai di kubur. Sekadar baca doa, sekadar baca Al-Quran, lepas tu balik. Bila zaman berlalu, dengan mana orang muda, kanak-kanak ni melihat rentak anak murid kepada gemula tok guru dia ni buat gitu, dia pergi juga, tapi dia upgrade sikit. Daripada baca Quran dia upgrade. Dia panggil ada perayaan haul. Haul ni macam kita kat happy birthday lah. Siapa ulang tahun dia pergi. Ada makan-makan, ada gotu, ada gon. Begitu juga kita sebut jelas lalu negeri Kedah. Padahal Tok Mufti keluar fatwa dah, tapi hak jenis khafdah duk pergi juga di Gunung Jerai. Buat macam-macam lah. Ada dakwah kata kubur Tok Syekh tu gini. Kita jadi pelik kalau kita mikir dengan cara bodoh. Cara kita lah, cara bodoh kita dia. Antara hak lebih utama
Kubur Tok Syekh tu, kau hak mungkin pukul 12, pukul 1, pukul 3 pagi duduk cokoh situ dengan membuat wirid tertentu tu, ataupun sini masjid. Hak mana lebih besar? Kalau kita fikir kat baik tu atau masjid ni lah sampai pukul 3, pukul 4 pagi pun. Dia tak, dia kira hak nu. Puak-puak lagu ni dia serupa juga ahli jemaah dengan satu gambaran lain, orang yang nak bersuluk pergi masuk dalam gua. Siapa tinggal Jumaat? Berapa lama pergi? Kadang-kadang 14 hari. Nah, Jumaat tak ada 2 kali rugi dah. Pas semaya fardu jemaah tak ada pahala langsung, tapi dakwah mereka lebih takarrub, mereka lebih dekat dengan Allah dengan cara gitu. Ini satu cara yang palsu semata-mata. Kita tak boleh guna akal waras kita pun, kita boleh mikir dah. Dia dekat dengan rumah hamba tu, dia hampir lagu ni juga, hampir yang kita sebut tadi. Dia puak-puak faham Bemi dah. Oh ya, puak-puak kameraman ni. Hak kameraman ni daripada Terengganu ada hari tu ambil jumpa hak daripada Terengganu mari suami isteri. Dia kata dia ni paranormal ni lah, paranormal. Ali jemaah rumah hamba tu dekat dengan satu tempat paling misteri di Kelantan, iaitu Kaltek Salo. Hak orang kata jumpa orang makan sate tu pergi ke belakang, jumpa kubur gapo. Allah kita ni letih. Orang kampung hamba kata kan, orang dari kampung hamba lah. Dia kata kalau jumpa budak hok kata gitu, dia nak pergi nak tapah dia kata. Bawa cerita kongsi kita duduk kampung tu puluh-puluh tahun tak ada gapo. Mari kok mana cerita tu. Jadi yang berjumpa sekali hari tu, dia pakai kereta, pas dia main nanya-nanya lebih kurang kita nampak dah dengan kamera dia pergi gapo malam dah ni. Kita duduk luar rumah dia. Pas dia tanya cik, dia tanya abang, mana abang biasa pergi tak situ. Kita punya Terengganu nak marah juga berasa dia. Oh mari cari gapo malam-malam ni. Kita pun ayaklah abang nak cari gapo sebenarnya dia. Lewat malam dah ni kan. Dia kata kita punya kata gitu cerita dia lah. Hamba kata tak apa lagi lah. Kita tak nak kata gapo ikut demo nak buat kerja kita tu. Sehari dua lepas tu masuklah dalam dia punya Facebook dia. Muka dia ayat kamu Facebook dia gini-gini. Obsuhu lah. Hak kita rasa peliknya, hak ngekor dia, follower dia tu beribu. Allah kata engkau juga pok ni. Duk tengok video tu beribu. Hamba pun balas dalam tu, hamba tulis dalam tu. Antara tempat hak lebih afdal, adakah di Kaltek Salo tu nak habiskan masa berjejak ataupun di masjid? Hamba pun tinggal tanda soal. Masjid hamba dengan kampung dengan tempat Kaltek Salo tu tak jauh. Mana kalau dia logik letih-letih tu mari tidur masjid lah. Ni duk main laki bini duk dalam Kaltek tu. Mata-mata ambil gambar, pas dia ambil gambar ke apa dia tahu lah apa main mana dia kata kuntilanak. Oh aku tak panas pedas tu bengong sungguh buat ni. Na'udzubillah ahli jemaah ni tak cerdik belakang ni. Hak dulu, hak tahun dulu tu ada seorang. Jadi gitu mari daripada mana tahu, lupa ke mana. Ada budak tu dia buat geng-geng dengan motor. Budak kapal ambon lah. Dia tengok pun dia dengan kamera dia buat geng-geng. Puan-puan naik press motor. Muka kawasan tak ada gapo. Kaltek tu Kaltek Azham Zamiri, Datuk Azham Zamiri ceritanya. Lepas tu ada masalah pengurusan gapo terbiar. Ada surah. Dan tempat tu juga amo dia cocok duit bila gaji masuk dia cocok duit bank ATM situ. Kita tak pernah dengar pun cerita gitu, bila tiba-tiba dengar rasa nak marah jugalah. Orang duk dakwa kubur belakang tu mengosek. Orang duk lalu-lalu tak ada gapo Ambo kadang-kadang pukul 12 malam pun kalau ada kerja lalu kat pergi rumah saya tak ada satu. Mari demo duk cerita gitu, tak sedaplah. Ni semua apa-apa ni bermasalah. Dia sama dengan set-set hok di puja kubur. Dia grup gitu. Sebab apa minda dia ni tidak waras dah ahli jemaah. Kita kata sel-sel otak dia ni tak bersambung mana dah. Dia nak putus dah. Kalau kata kena stroke tu na'udzubillah dia. Ni putus jadi tak cerdik. Jadi kita tengok sikit lagi. Pujian para ulama terhadap Imam Tirmizi. Imam Bukhari berkata kepada Imam Tirmizi, ilmu yang aku ambil manfaatnya daripadamu lebih banyak dibandingkan dengan ilmu yang kamu ambil manfaatnya daripada aku. Imam Bukhari ni tok guru kepada Imam Tirmizi. Tok guru ni punya tawaddu', punya rendah diri. Dia kata, tu lebih hebat ilmu mu, aku ambil manfaat banyak daripada ilmu berbanding dengan aku. Masya Allah. Tok guru tu rendah diri dia dengan anak murid. Anak murid berkata, tok guru lah.
tempat kita nadah apa semua. Hak lah ni cerita puak-puak tadi letak tok guru dulu, dan tok guru dia kita guna istilah untouchable. Untouchable ni ibarat sakti, tak boleh nak take mana pun tok guru puak-puak ni. Tapi take bakit selalu anak murid marah mempertahankan. Kita tak sih gini, tak asuk gini kita tak sih. Kita nak demo jujur ikhlas. Tok guru kalau salah kena claim. Saya salah pada gini-gini. Saya silap terlibat gini-gini. Saya silap mengajar. Kena claim. Kena menyatakan kesalahan. Ni baru jujur. Sebab apa bila orang alim dia minta maaf atas kesilapan, dia minta maaf atas kekurangan, dia buat sidang akhbar terbuka kalau dia buat silap, tidak akan sekali-kali merendahkan martabat dia, malah mengangkat martabat dia kerana sifat sabar dan tawaduk dan warak ada pada dia. Tapi benda tu puak ni tak nampak. Oh dia nampak tok guru kita kena akak. Tok guru betul selalu. Ketut tok guru, sedap. Ni salah. Dan tok guru puak-puak ni kadang-kadang bukan kelas-kelas kita. Daripada satu tempat ke satu tempat, kadang-kadang naik helikopter. Layak bui. Kalau kereta Alphard tu senyum main ya. Naik helikopter pun ada dalam Malaysia. Gemai-gemai kerana nak ceramah. Nak buat go tu, nak buat go ni. Cara dia lah. Ni ada jemaah hamba jelas lalu ni. Nak jemput, hamba jemput lah. Lepas ni tak jemput pun lagu ni lah hambanya. Tak ada satu. Kerana apa? Kerana mudah. Hamba wisalu selalu ilmu yang betul. Hak hamba yakin hamba boleh jaga diri hamba kita jumpa akhirat esok dengan apa hamba bawa, dan hamba boleh dakwah depan Allah bahasanya, ya Allah aku cuba dah ilmu setahun ni. Ahli jemaah Masjid London gini-gini. Dan hamba selalu terbuka. Kalau orang berasa nak tanya, boleh tanya. Masa mengajar hamba tidak ada halangan. Walaupun setengah orang tok guru dia kata nak tanya boleh lepas mengajar pun boleh. Tapi hamba boleh nak tanya. Tapi pergi mana-mana masjid kadang-kadang kita tanya boleh tak? Tak ada orang tanya. Satu benda display ilmu paling besar. Kalau kita nak berjaya, kita nak pandai dari urusan ilmu, terutama ilmu agama, tanya. Dan ulama ataupun orang agama hak menghalang proses soal jawab, argument, pertanyaan ni sebenarnya ada satu kepentingan diri dia, iaitu dia takut orang nampak kelemahan dia kerana dia tak mampu jawab. Kadang-kadang orang ngajar depan ni pun hamba ni, kalau boleh nampak muka orang dengar tu nampak lain, kita cepat nak baca, tak sibuk dia menanya. Tapi alhamdulillah bagi setengah orang ngajar dia jujur. Nak tanya-tanyalah. Kita boleh jawab, kita jawab. Sebab kalau kita tak boleh jawab, kita tundalah soalan tu, kita jawab minggu depan. Itu proses ilmu yang paling berhasil dan juga berjaya bagi kita orang Islam. Jadi ahli jemaah sekalian, setakat tu dulu untuk malam ni. Kita sambung minggu depan insya-Allah kalau ada rezeki lagi. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Wal 'asri innal insana lafi khusr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.